billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا امين 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 يا رب العالمين. اللهم انا صيبا نافعا امين امين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah ثم alhamdulillah. Ketemu lagi kita hari ini, kita sambung ayat 16 sampai 23 insyaAllah hari ini. Belum masuk lagi bab haji. Walaupun surah ini surah Al-Hajj, menceritakan perihal kaifiat haji yang dipertontonkan oleh baginda Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ismail dan adik keluarganya. Itulah kita guna pakai sampai sekarang. Ya. Bapa kepada para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sebab tu dimuliakan pada salawat yang kita guna pakai. Sunat kita salawat kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada diri Nabi Ibrahim dan keluarga baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam solat harian kita. Dalam solat kita ya. Besok insya-Allah. Hari ini kita masuk bab penerbit pilih tajuk pelbagai martabat qada dan qadar. Masyiah disyarahkan kat situ dan penyucian diri berkenaan dengan qada dan qadar. Kita bincang sikit nanti ya. Bab akidah ni kudratnya Allah. Sesungguhnya Allah itu kudrat, maha kudrat. Allah berkudrat, Allah berkehendak. Macam mana pula kita ni juga Allah kurniakan kudrat dan kehendak. Macam mana? Apa beza kudrat kehendak Allah dengan kudrat dan kehendak kita? Ini penjelasan ni sikit-sikit bolehlah saya kongsi. Nak betul-betul faham kena bergurulah dalam kuliah-kuliah tauhid ya. Ingat. Kalau kita tidak belajar, tak ada usahalah kita ni nak faham, tak ada usahalah kita ni nak mengenali Allah dengan apa saja metod pengajian tauhid, maka kita akan kekal dalam keadaan berdosa. Orang yang tak belajar bab mengenal Allah, bab mentauhidkan Allah. Jangan lupa tu bahagian tu. Jadi kena belajar sungguh-sungguh bab tauhid ni ya. Kemudian kita ulang-ulang kaji selesai dah. Fardu ain kena lepas untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Itu bab tauhid. Ini kita jumpa lagi Allah ulang balik. Siapa dia Yahudi, siapa dia Nasara, siapa dia musyrik, siapa dia Sabi'in. Al-Baqarah kita dah jumpa, Al-Ma'idah kita dah jumpa, An-Nisa kata salah dah jumpa bab Sabi'in. Lepas ni Google Sabi'in ya. Sabi'in, Sabi'un. Macam-macam aja lah. Siapa dia golongan ni ya. Yahudi kita tahu, Nasara kita tahu, musyrik kita tahu. Musyrik itu yang tak ada Tuhan, yang sembah tak apa-apa. Yahudi, Nasara, ahli kitab, Majusi, kemudian musyrik itu, dan Sabi'in. Sabi'in ni secara amnya orang di antara dua-dua semua ahli kitab ni lah. Dia pernah menjadi agama satu-satu, Yahudi, Nasara dia keluar. Macam dia murtad lah, Islam murtad. Ataupun ada tafsiran dia buat agama sendiri. Agama sendiri. Macam-macam lah takrifan dia. Imam Fakhrul Razi ada bagi takrifan dan sebagainya. Secara amnya dipecahkan kepada golongan inilah dia. Golongan manusia. Yang pernah mendapat ilmu Allah, mentauhidkan Allah tapi menyeleweng. Yahudi dan Nasara. Geng musyrik dia, geng Majusi, geng kafir musyrik Mekah. Kemudian ada satu golongan Sabi'in. Bukan orang alim lah Sabi'in ni ya. Golongan masih lagi tersesat. Wallahu a'lam. Silakan. 16 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا
Innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu katsirun minan nas wa katsirun haqqun alaihi al-azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Haza khasman ikhtasamu fi rabbihim fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ra'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammi u'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harid. Terjemahan. Demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Tidakkah engkau tahu bahawa sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pohon-pohon, haiwan-haiwan yang melata dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang layak mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah membuat apa sahaja yang dikehendaki. Inilah dua golongan, iaitu golongan mukmin dan kafir yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian daripada api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih itu akan menghancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan pada kulit mereka. Dan azab untuk mereka disebat dengan cemeti daripada besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, iaitu neraka, kerana terseksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada sutera. Mu'jam, Yahdi, Hada. Al-Hidayah ialah petunjuk yang lembut. Adapun hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia ada 4 cara. Pertama, hidayah yang meliputi jenis manusia sendiri untuk setiap mukallaf yang memiliki pemikiran, kecerdasan dan pengetahuan penting yang meliputi segala sesuatu sesuai kadar kemampuannya. Kedua, hidayah yang Allah tetapkan bagi manusia melalui lisan para nabi dan turunnya Al-Quran. Ketiga, taufik yang Allah berikan secara khusus bagi yang diberi petunjuk. Dan keempat, hidayah yang amat bererti di akhirat untuk menghantarkan seseorang masuk syurga. Dan hidayah ini semuanya telah ditentukan. Jika yang pertama tidak didapat, maka yang kedua tidak akan dapat diraih.
tafsir Jalalain. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kami turunkan ayat tadi. Anzalnahu, kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran selanjutnya. Ayatin bayyinatin, lafaz bayyinatin berfungsi sebagai hal, iaitu keterangan keadaan yang artinya ayat-ayat yang jelas. Penyucian diri. Gagasan mengenai masyiah, iaitu kehendak, banyak kali dijumpai dalam berbagai-bagai ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menegaskan dirinya mempunyai masyiah itu dalam hubungannya dengan manusia. Misalnya, dia menurunkan kemuliaannya kepada hamba yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 90. Masyiah disebutkan sebagai sifat azali, iaitu tidak berawal Allah tanpa diketahui bagaimana caranya. Semua perbuatan manusia itu berlaku dengan kehendaknya. Dalam dunia ini tidak ada keharusan dan tuntutan selain masyiah, iaitu kehendak Allah semata-mata. Apa yang dikehendakinya pasti akan berlaku, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan pernah berlaku. Ia merupakan universal tauhid yang tidak mungkin berdiri kecuali berdasarkan padanya. Dan kaum muslimin telah sepakat bahawa apa yang keberadaannya dikehendaki Allah pasti akan berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya maka tidak akan pernah berlaku. Namun hal itu ditentang oleh sebahagian manusia, di mana mereka menyatakan bahawa di alam ini terdapat sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah, dan dia juga mengkehendaki sesuatu yang tidak pernah akan berlaku. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menegaskan masyiah sekaligus menolak pemikiran yang menafikan kehendak secara keseluruhan serta menafikan kehendak daripada perbuatan, gerakan, petunjuk dan kesesatan umat manusia. Misalnya adalah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 253 dan Al-Imran ayat 40. Suatu ketika Allah memberitahukan bahawa semua yang ada di alam ini mengikut kehendak-Nya. Dan pada kesempatan yang lain, dia juga memberitahukan bahawa apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah berlaku. Selain itu, dia juga memberitahukan bahawa jika dia mengkehendaki, nescaya dia akan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditadikan dan dituliskannya. Dan jika dia mengkehendaki, nescaya tidak akan ada orang yang dahaka kepadanya dan dia dijadikan semua umat manusia ini menjadi satu umat. Dengan demikian, ini menunjukkan secara jelas bahawa realiti kehidupan yang ada berjalan mengikut kehendak Allah. Sedangkan apa yang tiada di alam ini disebabkan tidak adanya kehendak daripadanya. Demikianlah hakikat ketuhanan dan itu pula makna kedudukannya sebagai Tuhan semesta alam. Gelaran yang disandangnya bahawa dia maha hidup yang mengurus dan memelihara makhluk di alam ini. Sehingga dengan demikian tidak akan ada penciptaan, rezeki, pemberian, larangan, kematian, kehidupan, kesesatan, petunjuk, kesejahteraan dan kesengsaraan kecuali setelah adanya izin daripadanya. Dan semuanya itu bergantung pada kehendaknya kerana tidak ada raja, pelindung dan pengurus alam ini dan Tuhan selain dirinya. Sebagaimana dia berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68, Al-Hajj ayat 5, Al-Infitar ayat 8 dan lain-lain. Demikian pula masalah ini banyak diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Selain daripada itu, Allah juga memberitahukan jika dia tidak berkehendak menyucikan hati hamba-hambanya, maka tidak akan pernah ada jalan bagi mereka untuk menyucikan hati mereka. Yang dalam hal ini dia berfirman, dan demikianlah kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Surah Al-Hajj ayat 16. Baik, Alhamdulillah. Bab tu dulu ya. Bab tu. Bab ni sebenarnya perlu kita gali lagi. Kita perlu dalami ilmu berkenaan dengan masyiah, kehendak kehendak kudrat Allah ni. Taklah susah sangat sebenarnya. Taklah susah sangat, tapi perlulah kita perjelaskan betul-betul. Ilmu tu hanya datang melalui ilmu tauhid. Ilmu tu hanya datang melalui ilmu tauhid. Yang Fardul Ain buat kita. Saya dah ulang-ulang ni nak bagi penekanan. Kenalah kita duduk di jalan majlis ilmu pada bab-bab ilmu Fardul Ain. Nombor satu, tauhid. Tauhid tu pun yang Fardul Ainnya yang asas mula-mula tu je. Adapun nak memahami pendalaman detail untuk berbahas tak perlu. Tak perlu ilmu asas tauhid tu yang rangkumi melalui ayat-ayat al-ikhlas tu lah.
Sambung dengan laisa kamitslihi syai'. Oh, dah cukup dah. Tapi nak bagi betul-betul jazam kita faham dengan tetap Al-Ikhlas tu perlu penjelasan. Perlu penjelasan supaya taklah kita sewenang-wenangnya kita tengok zaman sekarang ni kan. Adalah seorang tu pandai bercakap sikit kat internet ni, pompam, ada je pengikut yang sama-sama sesat dengan dia. Macam-macam kesesatan zaman moden ni kan. Nauzubillah. Follower ramai sikit tiba-tiba syarah ilmu tauhid. Lari tak berlandaskan landasan ilmu tauhid yang sebenar, tapi follower ramai zaman sekarang ni kan. Sebab pepatah Arab, apa saja yang turun, yang jatuh ke bumi pasti ada yang mengutipnya. Tak semestinya yang turun ke bumi itu yang baik. Buah buruk pun ada yang kutip tak? Ada, ulat-ulat kutip. Macam itulah. Buat tauhid ni kita kena betul-betul faham. Sikit je buat sini penerbit pilih buat penyucian diri berkenaan masyiah kehendak. Kehendak tu kita tahu Allah berkehendak tak? Ya, Allah berkehendak. Kudrat Allah, kehendak Allah tu. Allah berkehendak. Dan kehendak Allah ni sejak bila? Sejak azali lagi. Allah tahu tak apa kehendak dia pada kita hamba-hamba dia ni? Allah tahu. Allah berkudrat. Tapi Allah kurniakan tak kepada kita hamba ni kudrat? Ya, Allah kurnia juga. Jadi kita kena membezakan kudrat kita dengan kudrat Allah. Supaya kita tak termasuk ke dalam golongan Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Yang menidakkan qada dan qadar dan sebagainya. Mungkin kita pernah dengar, tapi kita kena betul-betul pasti yang diri kita dengan orang di bawah pimpinan kita. Anak, isteri, adik-adik kita tak termasuk ke dalam golongan orang macam saya cakap tadi lah. Asal ada je orang pandai sikit bercakap bab ni, kuliah dia bagus je, rupa parahnya, cantiknya ke apa ke, ada follower ramai, macam-macam saya dah tengok. Founder kosmetik pun cakap pasal tauhid kan, pengikut juta orang pun ikut je lah. Setuju je lah. Masuk konsep-konsep moden lah, apalah, neuroscience lah, apalah semua. Macam-macam. Padahal kita rasa macam mudah kan ilmu tauhid. Jadi kita kena duduk betul-betul. Jadi Allah berkudrat, kita pun berkudrat. Tapi kudrat yang Allah kurniakan kepada kita tu untuk kita memilih di dunia. Adakah Allah tak tahu apa pilihan kita? Allah tahu. Tapi Allah masih bagi kita memilih. Kita ahli sunnah wal jamaah ni begitu. Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Kehendak Allah sejak azali. Dia dah tahu dah Muhammad Asri nak cakap apa, nak makan apa pagi ni. Muhammad Asri makan pulut sikit dengan ayam goreng. Rasa macam duduk Thailand pagi ni. Allah dah tahu dah Muhammad Asri nak buat apa pagi ni. Tapi Allah lemparkan kudrat tu, kehendak pilihan tu kepada kita untuk milih. Jadi kita ni pilih. Baik buruk tu atas pilihan kita, tapi Allah Maha mengetahui daripada awal lagi dah apa akan jadi pada kita. Sebab tu sahabat-sahabat masih lagi berdoa supaya sentiasa tetap di jalan Allah. Sebab bimbang. Sebab bimbang di hujung besok terpaling. Tak ada apa yang pasti, melainkan bila kita dah mati besok baru kita tahu kita nak pergi ke mana. Jadi kita kena faham semua bab-bab ni. Wallahu a'lam. Sikit je bab ni. Saya tak mampu nak hurai banyak, tapi penjelasan ialah dalam hari ini masyiah ni hanya menjelaskan apa dia penjelasan berkenaan dengan kehendak. Kehendak Allah azali. Dah tahu kehendak kita, Allah kurniakan untuk kita memilih. Jadi pilihan kita lah dunia ni. Dia punya offer dia, pilih betul-betul dapat mutiara-mutiara tu kat situ. Akan dipakaikan mutiara-mutiara. Baca dalam Ibn Katsir. Dijelaskan mutiara ni besok akan memenuhi segenap anggota yang dikena cahaya wuduk ni. Abang kata tangan lah. Penuh mutiara ni. Wallahu a'lam, mutiara dalam syurga. Apa mutiara dalam bahasa Arab? Luk kan? Saya lupa dah. Dalam surah apa? Surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu. Mutiara macam mana? Dalam syurga ni, semua benda yang walaupun kita tahu ada di dunia, kita hiasan kita mutiara, hiasan kita kain sutera. Tapi tak pernahlah kita lihat cantik dia, tak pernahlah kita pandang, tak pernahlah kita rasa dia punya nikmat dia tu, apa yang dalam syurga tu. Offer tu dalam syurga. Tak campur lagi air mengalir di bawahnya, sungai-sungai, sungai arak, sungai susu, sungai apa, kafurah, apa macam-macam tu. Tak campur lagi. Nikmat tu, Masya Allah, hebat-hebatnya gelang-gelang emas mutiara. Pakaian kita daripada sutera. Dan Ibn Katsir ada hadis sahih yang Rasulullah SAW kata, jangan pakai sutera di dunia ni. Siapa pakai sutera di dunia tak dapat sutera di syurga. Siapa tak dapat sutera di syurga, maksud dia tak masuk syurga lah kita.
Nauzubillah, bukan kita. Tapi hadis ni khusus untuk lelaki. Untuk lelaki. Maksud lelaki tak payah sibuk-sibuk pakai sutera kat dunia ni. Kita rasa sutera dunia ni halus, sutera kat syurga besok, Masya Allah. Tak terbayang kat kita. Orang lelaki zaman sekarang tak pakai sutera lah saya rasa. Tapi kadang-kadang terbabit juga. Sutera pada necktie lah, apalah orang bagi kena tengok tu sikit. Wallahualam, itu bab kehendak Allah dan nikmat apa yang Allah nak kurniakan pada kita. Di sebaliknya, tengok tu azab yang Allah nak bagi tu. Cambuk-cambuk besi tu. Baca dari Ibn Katsir bagaimana cambuk-cambuk besi tu kalau turun dunia. Cambuk besi tu kalau turun ke dunia tak tahulah macam mana. Hancur dunia ni. Di sebaliknya kita tahu nikmat. Kalau turun satu bidadari kat syurga tu, dunia tak jadi kerja lah orang dulu. Gila tengok bidadari je lah. Lelaki dan perempuan sama. Kita akan tergila-gila melihat nikmat yang Allah kurniakan dalam bentuk bidadari. Sama jugalah. Kalau satu azab neraka tu turun sekarang, ibaratnya hancurlah. Hukum makan ni kata hancurlah dunia dengan satu cambuk. Cambuk besi tu tak terbayang macam mana. Hayun ke belakang besi kan. Kalau tengok cerita-cerita Mak Saleh dulu berkenaan dengan slave trade, ekonomi hamba zaman dulu, bagaimana hamba-hamba diseksa sungguh. Seksa, macam binatang lah. Macam binatang, tangkap kat Afrika, India, apa semua tu, sumbat dalam kapal, bagi makan secukupnya, mati, campak ke laut, sampai ke darat, dijual-jual, macam cerita Piramli tu, 1 dirham, 2 dirham, kita nampak kelakar. Tapi memang azab sengsara, hamba tak ada hak dan sebagainya. Islam datang, tidaklah terus mengharamkan penghambaan, tapi membebaskan hamba. Islam datang ni memuliakan manusia dengan offer bebaskan hamba sebaik-baik kafarah. Sebaik-baik penghapus dosa, bebaskan hamba, bebaskan hamba. Kahwin dengan hamba. Kahwin dengan hamba, anak keluar pada hamba, bukan hamba lagi dah. Berbeza dengan kafir musyrik, kahwin dengan dia guna pakai hamba dia, anak keluar tu pun hamba lagi. Tak terputus. Tapi Islam tak begitu. Wallahualam. Ada dua lah situ. Allah bagi pilihan dan offer dia tu salah satu. Kita tak sanggup satu offer tu. Nak khabar tu lah. Kita takkan sanggup pada satu lagi option yang Allah bagi, iaitu neraka. Sambung Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Daripada Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara aku bersumpah atasnya dan aku akan mengatakan suatu hal pada kamu. Hendaklah kamu menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah harta seorang berkurang kerana sedekah. Tidaklah seorang diperlakukan secara zalim lalu dia bersabar, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan untuknya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya. Dan aku akan mengatakan suatu hal pada kamu, hendaklah kamu menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Pertama, seorang hamba yang dikurniai Allah Subhanahu Wa Taala harta dan ilmu. Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah dan dengan harta dia menyambung silaturahim dan dia mengetahui Allah memiliki hak padanya. Dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis di atas mengandungi beberapa pelajaran, antaranya kesan daripada sikap pemaaf akan kelihatan sebagai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dorongan untuk mencari ilmu dan beramal disertai keikhlasan kerana Allah. Hadis kesihatan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit lepra, maka Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahawa penyakit kusta merupakan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit penyakit kusta, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Dan dia mengetahui bahawa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali sesuai dengan yang Allah tetapkan kepadanya. Maka baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tibun Nabawi, khasiat syubrum. Syubrum adalah sejenis pohon, yakni pokok ada yang kecil dan ada pula yang besar. Tingginya kira-kira setinggi ukuran manusia.
Ia mempunyai ranting-ranting berwarna merah dan lapisannya ada yang berwarna putih. Di hujung-hujung rantingnya terdapat banyak dedaunan, mempunyai bunga yang kecil yang warnanya merah. Bahagian yang dapat dimanfaatkan adalah kerangka yang membungkus biji. Sifatnya panas dan kering pada tahap keempat. Jika hendak digunakan, harus direndam dalam susu selama sehari semalam. Dan susu itu harus diganti 2 atau 3 kali. Kemudian dikeluarkan dan dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Antara khasiatnya adalah dapat digunakan untuk membersihkan badan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Dalam Riyadhus Shalihin tu, ambil satu, banyak bab ni. Tuan Guru Syarah ni panjang hadis ni. Hadis ni pendeknya. Sebab hadis ni melibatkan kelakuan, adab akhlak. Satu, adab akhlak ketika kita dizalimi. Sini petunjuk arah dia ialah siapa? Tengok keadaan ataupun adab akhlak tingginya takwa siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok tak payah tengok orang lain lah. Tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa bila dia dizalimi banyak kali, ambillah salah satu masa dia dizalimi tu masa bila? Masa selepas dia kena kena pulau, kena baling, kena bukan seksa lah. Seksa lah boleh lah. Kena dihina. Dihina ketika dia berdakwah di Taif. Apa kata dia kepada, apa doa dia tu? Doa dia minta ampun daripada kekurangan diri dulu. Mungkinlah aku ni dakwah aku tak betul, dia orang tak dengar, dia tak faham. Asbab tu, sebab Allah dah kurniakan asbab. Allah asbabnya ialah geng kafir musyrik dah kona dulu dah. Dah tahu Rasulullah SAW dengan anak angkat dia nak pergi, dia orang dah potong dulu dah pergi kempen dah kepada pembesar-pembesar Taif tu. Ni kejap lagi ni ada orang gila ni, ada orang yang ahli sihir ni nak datang nak cerita gini. Dia dah rasuah awal-awal lagi dah. Sampai bukan saja ditolak, dihina, kena rejam dengan batu, najis dan sebagainya. Tapi apa doa Rasulullah? Doa Rasulullah memohon supaya anak cucu kaum kat Taif tu mendapat hidayah. Sampailah sekarang kita tahu dah bab ni. Baca beri doa yang Rasulullah SAW tengok. Itu kita tahulah walaupun siapa yang dizalimi doa dia mustajab. Jangan gitu. Nak pula musim-musim pelagaya ni kan. Orang ni kena fitnah, maka anak-anak buah pun kata, kita doa untuk ni nak kejam sipulan-sipulan, dia fitnah tuan guru kita, dia fitnah Perdana Menteri kita, fitnah doa kita. Cuma ke doa masing-masing pun maut-maut lah nak menjahanamkan orang lain ya. Tak, bukan macam tu. Adab akhlak yang baginda Rasulullah SAW tunjuk tu berbeza. Samalah juga dengan bab harta. Setiap satu harta kita ni ada milik orang lain. Milik orang lain tu mungkin milik yang wajib. Datang daripada zakat. Kita tahu dah kita ni kat mana pun ada bahagian zakat kita. Zakat pendapatan kita tu 0.5% saja. Sikit je. Zakatkanlah, tak kira lah kita ni bujang ke tak bujang, awal-awal lagi dah biasakan. Simpanan akhirat kita, zakat dulu. Kemudian ada juga hak yang harus dia, yang dituntut. Tapi tak wajib. Apa dia? Sedekah. Itu bab harta lah. Yang lain-lain tu wallahu alam. Syubrum tu pokok. Boleh Google. Saya ada jumpa dah nama dia tadi. Apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. UFOP. EUPHORB. UFOP. Dalam keluarga UFOP ni ada macam-macam lah. UFOP PTS lah, UFOP apalah. Syubrum. Dia bukan pokok inai tu, dia lain. Dia ada biji-biji buah-buah ni. Ada yang renik, ada yang pokok macam herba tu, ada yang pokok renik 4-5 kaki tu. Wallahualam. Ambil manfaat sikitlah daripada ilmu berkaitan syubrum. Tak jumpa kat kita ni kot. Agaknya kalau pergi kedai-kedai ubat kat belah-belah Padang Pasir ni adalah ni. Kedai-kedai herba dia adalah jual ni. Ini wallahualam saya tak pandai. InsyaAllah besok masuk bab haji, perjalanan haji. Sikit sebanyak. Taklah detail sangat, tapi adalah. Dah masuk bab. Sebab kenapa surah ni diberi nama Al-Hajj. Wallahualam, sekali lagi saya ulang. Kebanyakan yang ditekankan dalam Al-Quran ni selain pada syariat ialah tauhid. Diulang-ulang pengajaran demi pengajaran ialah berkenaan dengan tauhid. Supaya kita tak termasuk dalam golongan yang sesat, golongan yang mendustakan jalan Allah, Yahudi dan Nasara, golongan yang sesat barat, Majusi,
kafir musyrik, dan golongan yang murtad ni sabiin, tak termasuk dalam golongan-golongan ni. Itu tujuannya Allah bagi tahu tadi. Dan ayat 17 tu sesungguhnya orang-orang beriman, satu, orang Yahudi, orang sabiin, orang Nasara, orang Majusi dan orang musyrik. Nampak tu. Dalam golongan ni Allah kata apa? Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Masing-masing ada tempat dia dah. Allah dah tahu dah. Sebab apa? Masyiah tu. Kehendak Allah. Allah dah tahu. Allah dah tahu dah siapa nak dicampakkan ke azab api neraka. Nauzubillah. Supaya kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Ayat 17 tu besar tu. Cerita ayat 17 tu besar. Kalau baca macam mudah je kan? Wallahu a'lam. InsyaAllah besok sambung 24 sampai 30 seruan untuk mengerjakan haji. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.